Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So kita kembali ke episod yang kedua untuk engine rebuilding. So hari ini kita dah cuci semua barang yang kita nak pasang. Jadi korang boleh nampak parts ni semua kita dah cuci dengan bersih and kita dah asingkan lah. Termasuklah crankshaft, main bearing, piston pin, conrod dan parts yang lain lah. So kalau kata just a recap, kalau kata korang nak cuci crankshaft, make sure korang tembak betul-betul kan dekat dalam lubang-lubang ni, dekat dalam lubang-lubang ni semua kan. Make sure korang bersihkan betul-betul lah, sebab kadang-kadang takut ada tertinggal sisa-sisa machining punya residue. Jadi kita tak nak benda ni rosakkan kita punya bearing lah. Okay, so part yang pertama apa yang saya biasa buat is that saya akan make sure piston ring punya end gap. Okay, sebab kalau kita tengok piston ring kita, piston kita ada gap dekat sini. Alright. So gap ni kalau kita pasang dekat kita punya block, kalau kita pasang dekat block, okey, dia akan ada gap. Okey. So gap ni kita nak ukur dan kita nak make sure gap yang di atas, okey, yang top ring adalah lebih kecil berbanding dengan ring yang kedua. So biasanya apa yang kita buat, kita akan gunakan filler gauge. So ni adalah filler gauge. So kita akan just selitkan dia untuk dapatkan kita punya reading. Jadi bila kita pasang piston ring ni, ukuran gap ni boleh jadi tak tepat kalau kata ring yang kita pasang dia masuk sengit. So contoh, andai kata ring ni duduk pada kedudukan yang straight lah, maksudnya jarak daripada sini ke ring dan daripada sini ke ring adalah sama, dia akan jadi lebih ketat. Tapi kalau kata ring ni kita tolakkan ke bawah, automatik kita boleh nampak, perasan tak dia punya gap dia jadi besar. But if kita tarik dia jadi ke kedudukan yang sepatutnya, dia akan jadi rapat. So biasanya part ni yang ramai orang fail, sebab orang just masukkan ring tanpa ukuran yang betul di sebelah kiri dan kanan. Jadi saya akan tunjukkan cara yang paling mudah untuk make sure ring ni duduk pada paras yang sepatutnya. So kat sini kita ada piston, okey. Piston ni kita dah marking nombor 4. Sama juga dengan piston ring, kita dah ada buat marking. Kalau kita tengok, ni kita marking nombor 4, yang ni kita dah marking untuk nombor 3. Sebab setiap silinder ni dia ada perbezaan sikit dalam size bore dia. Sebab tu bergantung pada piston ni punya size lah. Jadi apa yang biasa saya buat, kita ada oil distribution ring dekat yang paling bawah. So kita ambil ring yang paling bawah ni, okey, kita just masukkan dia, just pasang satu ni saja. So apa yang kita akan buat is that waktu kita nak ambil ukuran ring ni, kita just masukkan piston ni. Okey, so nampak tak piston ni akan tersangkut. Sebab apa? Sebab kita ada ring. Ring ni akan make sure kita punya kedudukan piston ni adalah flat lah. So kita just tekan, okey ngam, and kita bawa keluar. Jadi piston ring yang dekat dalam ni akan berada dekat kedudukan yang flat. Barulah kita akan start untuk ambil ukuran. Yang ini adalah piston ring nombor 4, top ring nombor 4. Jadi target kita untuk top ring adalah 0.4 mm dan ring kedua dekat bawah adalah 0.5. So ni kita filler gauge 0.4 mm, okey, 0.4. So kita akan cuba try slit. Jadi nampaknya piston ring top gap ni adalah terlampau rapat lah. Sebabnya 0.4 obviously tak boleh masuk. Jadi kita akan file kan guna something yang abrasive. Macam saya suka pakai kikir parut lah. So kita guna kikir parut untuk buatkan dia punya gap ni lebih besar. Sebab kalau kata piston ring gap ni terlampau rapat, dia boleh bersentuh bila waktu dah panas, especially during high boost. Dia akan bersentuh and ring ni dah tak duduk dengan betul. Dan kemungkinan besar ring ni boleh patah lah. So total engine failure adalah, chances untuk jadi itu adalah sangat-sangat tinggi. Jadi yang pertama sekali kita akan check piston ring gap punya clearance. So make sure ring yang duduk di atas, okey, maksudnya ring yang pertama ni
kita nak dia lebih kecil berbanding yang di bawah. Sebab kalau kata ring atas ni lebih besar daripada yang bawah, akan ada high pressure zone between top ring dengan second ring. So benda ni boleh buat ring ni flutter lah, dia macam bergegar-gegar nanti. So kita tak nak ada masalah tu. And possibly also kalau kata ring yang atas ni lagi besar dari bawah, kita akan ada masalah dengan piston ring sealing lah. So akan ada minyak yang akan terlepas ke atas dan sebagainya. So sangat penting untuk kita check piston ring gap punya clearance. So saya akan buat semua ni and kita akan ke segmen yang seterusnya. So kita dah siap file semua ring kita. Jadi ring kita dah ngam-ngam lah. Tadi kita target 0.4 ring atas, 0.5 ring bawah, tapi kita tak dapat sebab bila kita ukur balik, sebenarnya yang bawah ni ada yang 0.6. So apa yang saya buat is that ring bawah saya jadikan semua 0.6 mm and ring atas semua 0.5. Okey, cuma satu precaution, bila kita file ring ni, kita cuma file satu side saja. So contoh kalau kata kita file belah sini, kita file belah sini saja untuk dapatkan kita punya clearance. Jangan kita kejap file sini, kejap file sini, kejap file sini. Sebab apa? Bila kita dah file, kita nak make sure kalau kata ring ni bersentuh, dia adalah sama. Okey? Kita tak nak ring ni bila dia bersentuh, dia jadi bentuk macam ni. Kalau kata dia jadi bentuk V, sama ada V ke dalam ataupun V ke luar, dua-dua ni tak okey. And lepas kita dah file, kita ambil filler gauge, kita cuba rasa sangkut tak. Dia sepatutnya takkan sangkut lah. Belah bawah, check. Okey, belah atas, ngam, belah luar dengan belah dalam. Kalau kata benda ni sangkut, so that means ada macam terkeluar lah macam tu. Kita tak nak dia ada benda macam ni sebab dia boleh calar dengan piston dengan block. So apa kita buat? Just ambil kertas pasir halus, kita tarik dia untuk bagi hilang dia punya, apa orang kata tu, dia punya terjongkit sikit tu orang kata kan. So kita nak dia smooth. Nampak dia smooth, dia tak ada sangkut-sangkut. So ni yang kita nak lah. Pas dah settle piston ring punya clearance, kita jangan pasang piston ring tu lagi. Apa kita nak buat? Kita nak check dulu clearance. So basically block ni masa dekat machine shop, apa saya buat? Saya pinjam dia punya flat bar. So flat bar tu kita akan letak dekat kita punya main bore. And kita ambil filler gauge yang paling halus, okey. Kita akan ukur sama ada tak salah satu journal ni yang dia boleh terlepas. Kalau ada, maksudnya bore ni dah tak sekata. Dia ada sini tinggi, sini rendah, sini tinggi, sini rendah, dan kita tak nak lah. So kalau kata ada masalah ni, it's better untuk kita line bore dahulu. Kalau kata tak ada masalah tu, kita boleh proceed untuk buat bearing clearance. Jadi normally kalau kata kita pergi machine shop, kita bagi tahu kata kita nak clearance 0.05 mm ataupun kita nak 0.06 mm. And kita bagi tahu kita nak ikat top 60 foot-pound. Okey, dekat sini ni dia a bit tricky sebab untuk kita ukur clearance, untuk kita ikat, kita boleh pilih sama ada nak pakai ARP assembly lubricant ni, fast fastener lubricant, ataupun kita boleh pakai motor oil. So contohlah, kalau kata dekat machine shop dia dah ikat top main cap, let's say 60 foot-pound. So dia mungkin pakai motor oil and clearance yang kita dapat adalah 0.05 mm. Tapi bila kita bawa balik ke kita punya workshop and kita pakai ARP assembly lubricant ni, so kalau kita pakai ARP loop ni, kita ikat yang sama 60 foot-pound, apa akan jadi? Bila kita guna ARP punya fastener lubricant ni, dia akan lebih mudah untuk kita tarik. So that means ada less friction yang jadi antara kita punya stud ni dengan kita punya nut lah. Jadi kalau kata kita ikat 60 foot-pound guna motor oil, clearance is 0.05. Bila kita ikat 60 foot-pound pakai ARP, mungkin clearance tu akan jadi lebih kecil dalam 0.04 ataupun 0.03 mm. So dekat sini yang biasa jadi masalah. Sebab apa? Bila kita hantar ke machine shop, diorang tak akan pakai benda ni. Unless kalau kita supply, itu pun kadang mana tahu staff dia ada terlupa pakai ke kan, dia ikat pakai motor oil. So bila kita balik, kita ikat pakai ARP. Confirm jahanam. Sebab apa? Sebab ARP ni kita ada extra, orang kata ada extra tightening force compare dengan kita pakai motor oil.
So it's important, let's say kalau kata korang hantar pergi machine shop, and machine shop kata, okay bos, saya dah ikat 60 foot pound, clearance cantik 0.05. Kita balik, mekanik pakai yang ni. So clearance ni confirm akan habis lah. So better kalau kata korang dah bawa balik, even though dekat machine shop dah ukur, tapi just untuk recheck, hari ni saya akan tunjukkan cara untuk kita pakai dengan plastic gauge. Okay, plastic gauge ni dia very accurate, sebab even dekat dalam manual pun Mitsubishi pun bagi tahu untuk ukur pakai plastic gauge lah, given that kita punya bore ni tak ada tinggi rendah. So tu sebab saya cakap tadi penting kita kena letak flat bar, kita kena ukur satu-satu supaya kedudukan bawah ni adalah betul-betul flat. Kalau tak, plastic gauge ni akan tunjukkan clearance di bahagian atas sahaja. Okay? Dia akan tunjukkan clearance di bahagian atas, tapi sebenarnya kat bawah ni ada lagi extra clearance. Sebab apa? Sebab kita punya blok ni, journal nombor 2 ni contoh, dia ke bawah sikit. So kita baca reading kat atas, kita tak baca reading kat bawah. So tu akan menjadi masalah lah. Sebab kebanyakan daripada workshop tak ada dial bore gauge and micrometer. Tapi hari ni saya akan tunjukkan macam mana untuk kita tentukan bearing kita ni betul tak dia punya clearance, and adakah bearing kita ni ada excessive crush ataupun tak. So kita akan pasang dulu. Kita akan pasang dulu main start ni lah. Jadi macam main start ni, ramai yang kata okey kita boleh pakai Loctite untuk bahagian bawah. So bawah pakai Loctite, atas pakai motor oil. Tapi bagi saya personally, sebab in case kalau kata engine ni perlu dibuka lagi, kita ada Loctite memang susah nak buka. And Allen mata Allen kat sini mungkin boleh loose lah kalau kata terlampau ketat. Jadi kita akan gunakan motor oil, and kita akan pasang lah. So kita pasang dulu semua ni, and saya akan get back balik kejap lagi. One more thing, before korang pasang bearing ni, make sure korang letak minyak dulu dekat at the back side of the bearing. Sebab nanti masa kita ikat top, kita nak bearing ni senang bergerak sikit. So dia senang nak self center lah. Kita buat ni untuk semua, even yang dekat blok ni pun kita akan letak minyak dekat bahagian belakang bearing ni. Jangan lupa Alright, so sekarang ni crank kita dah letak dekat sini. Inilah plastic gauge kita. Okay, plastic gauge ni jangan picit-picit penyet-penyet and jangan simpan ke tempat yang panas sebab dia boleh rosak. So kita dah ada dekat sini plastic gauge 1, 2, 3, 4, 5. Make sure plastic gauge ni duduk dekat bahagian yang paling atas lah, and dia straight. Sebab kita tak nak dia sengit-sengit. Ni ada sengit sikit ni. Kita adjust dia. Okay, so semua dah straight, and kita akan pasang kita punya main cap. Right, main cap kita. So ni nombor 1. Biasanya kat main cap kita ada arrow tau. So arrow ni sentiasa menunjuk ke arah timing chain dekat sebelah sini ya. Kita nak tunjuk ke arah timing chain dekat sebelah sini. So kita pasang dulu. Boleh. Okay, so kita dah pasang main cap kita, and semua start ni kita dah letak motor oil lah. Jadi sangat important untuk kita ketatkan benda ni dalam criss-cross pattern. So that means kita ketat ni dulu, ni, yang ni. Kita tak boleh ikat daripada sini, sini ataupun daripada sini ke sini. Ingat criss-cross pattern ataupun zigzag pattern. And katalah kita letak plastic gauge, make sure jangan pusing crankshaft ni, biar dia stationary. Kalau kata kita pusing crankshaft ni, plastic gauge tu akan habis lah. So reading kita takkan betul. Jadi lagi satu yang penting nak kena ingat adalah, let's say kalau kata main cap kita ni kita nak ikat 60 foot pound. So kita kena ikat 3 stages. Maksudnya 20, 40, 60. So kita start dengan 20. Basically nombor 1 kita ni adalah 24 foot pound lah. So kita akan ketatkan dulu. And korang boleh perhati macam mana cara kita ketatkan ikut urutan. Okay, so sekarang ni semua dah 24 foot pound, and kita nak proceed ke 40 foot pound. Kita akan pakai torque wrench lah. So kita cabut.
and kita akan pakai torque wrench kita. So torque wrench ni brand SB Tools. Jadi torque wrench ni kalau kata korang kerap pakai, make sure korang calibrate lah, sebab spring kat dalam ni dia boleh jadi lembut and torque reading kita akan jadi tak betul. So kita buat pattern yang sama, 40 foot-pound, kemudian 60 foot-pound, dan kita akan ketatkan yang bahagian luar ke 30 foot-pound. Kita akan buka balik dan saya akan tunjukkan apa reading yang kita dapat. Okay, so tadi kita dah try ikat 60 foot-pound, tapi result yang kita dapat adalah agak ketat lah. So apa yang saya buat, saya kurangkan sikit torque dia. Kita ikat 50 foot-pound. Okay, so masa kita ikat 50 foot-pound ni, kita dapat clearance yang kita nak, which is 2 tau lah. Kita boleh tengok sebab plastic gauge ni dia ada datang dengan strip ni untuk kita baca. So lagi besar penyet dia, lagi kecil lah clearance. Jadi kita boleh tengok kat sini, yang ni adalah 2.0, sini pun 2.0, sini pun 2.0, and samalah, yang ni semua saya dah check dah tadi. So kita nak clearance kita cantik macam ni. That means tak nak sini 1.5, 2.0, 2.5, 3.0. Tu memang resipi untuk enjin kita rosak lah. Jadi clearance ni tak semestinya kita kena buat dia longgar ataupun kita kena buat ketat. Actually banyak faktor yang kita perlu consider lah. Sebagai contoh, kalau kata kereta ni kita nak race and for high performance, it's advisable untuk kita buat dia longgar sikit. Sebab kalau kata dia a bit longgar, lebih banyak minyak akan boleh flow with less restriction, and kita ada kurang chances untuk ada masalah bearing overheating lah. Sebab kalau kita race, of course kita akan high RPM, always high RPM, so kita tak nak bearing kita terbakar ataupun overheat. Kalau kata kita tengok buku panduan otomotif, okay, especially on engine rebuilding, ramai yang suggest untuk guna clearance yang lebih kecil dengan minyak yang lebih nipis. Tapi problem dia, macam saya personally kurang yakin. Sebabnya, okay, of course benda ni kita hantar ke machine shop and everything kan. Tapi kalau kata surface finish yang machine shop ni buat adalah kurang sempurna ataupun machining tolerance kurang sempurna, kalau kata clearance ni ketat, memang disaster, memang habis rosak. Tapi kalau kata dia agak longgar, okay, dia ada room untuk kalau kata machining proses ni kurang cantik ataupun dia punya line bore ni kurang cantik ke, so dia akan kurang risiko untuk bearing ni rosak. That's why kita gunakan clearance 2.0 lah. Kalau kata stock usually dalam 1.5. So kita dah target untuk lebih besar sikit, which is 2.0. Sekarang ni, lepas kita dah ukur, kita nak ambil kain yang bersih, betul-betul bersih. Jangan ambil kain yang bekas lap meja ke, lap muka, semua tak nak lah. So kain ni kita ambil daripada kain yang baru, kita lap balik kita punya plastic gauge yang kita dah pakai tadi. So sekarang ni dah dapat clearance yang untuk main bearing. Kita akan ukur untuk rod bearing pula. Dan kemudian kita nak tengok guna dial bore gauge sama ada clearance atas bawah dengan kiri kanan ni sama ataupun tak. Yang tu pun kita kena ukur. Kalau tak ada pun jadi masalah. Okay, so kita dah ukur bearing clearance untuk rod nombor 2 dengan 3. So kita tengok dekat sini, kita pun dapat sama 2.0, maksudnya 2 tau, which is equivalent to 0.05 mm lah. Tapi bukan dengan 55 foot-pound torque. Kita cuma ikat 45 sahaja. So kalau 55 dia agak ketat lah. Jadi kita ikat 45 je. Sebab still within spec untuk torque tu, jadi tak ada masalah. Cuma nak share tips, kalau kata kita nak ambil bacaan rod, instead of kita letak dekat atas, sebenarnya kita kena letak plastic gauge ni dekat bahagian bearing yang dekat rod ni lah. So kita akan letak dekat sini, okay, kita biar dekat sini, and kita masukkan dia daripada bawah, and kita waktu kita ikatkan rod bolts ni, make sure kita ikat sini satu turn sampailah benda ni rapat and torque to spec. Kemudian baru kita longgarkan dan kita ketuk dia keluar lah. The reason why kenapa kita tak letak dekat atas ni, sebab waktu kita nak ketuk rod ni keluar balik, plastic gauge kat sini ni akan penyet. So kita akan dapat false reading. Kita dapat reading kata sebenarnya clearance kita kecil. Sebenarnya tak. Sebenarnya dia adalah besar lah. That's why kita ambil bacaan daripada belah bawah. So korang kena ingat benda tu.
Okay, so kita dah dapat clearance yang kita nak. So kita kena catat lah. So macam apa yang saya dah catat kat sini. Untuk rods nombor 1, 2, 3, 4 clearance semua dapat 0.002 dengan kita ikat 45 foot-pound. Untuk main pula kita dapat semua 0.002. So M10 start dekat tengah-tengah tu 50 foot-pound, and yang dekat luar tu 30 foot-pound. Jadi nanti masa nak assembly betul-betul, masa final assembly, inilah torque yang kita akan gunakan. Cuma sekarang ni kita nak tahu yang clearance kita dapat ni adalah clearance daripada atas ke bawah. Kita nak tahu sekarang ni daripada kiri ke kanan, okey, ada tak perbezaan? Adakah dia lebih ketat ataupun dia lebih besar? Kalau kata kiri kanan ni lebih besar sedikit compare dengan atas bawah, tu tak menjadi masalah. Tapi kalau kata dia terkecil, yang tu mungkin boleh jadi problem lah. Sebab reason being, saya nak explain. So katalah ini kita punya bearing sepatutnya bearing kita ni perfectly round. Tapi anda kata kiri kanan ni lebih kecil compare dengan atas bawah, dia sebenarnya dah jadi bentuk macam ni. Kalau kita perbesarkan lah, dia dah jadi macam bentuk 8. Okey, so apa masalah dia dekat sini? Ini kita punya crankshaft, okey. So kita nampak tak atas bawah ni lebih besar ruang compare dengan kiri kanan. Kita punya minyak mungkin akan masuk dekat sebelah sini. Alright. So bila crankshaft ni pusing ke arah sana, so minyak ni akan pergi ke sini, and once sampai ke sini, dia akan create a high pressure wedge dekat sini. So minyak ni, okey, dia akan keluar melalui tepi. Faham tak? Maksudnya bila minyak start masuk dari sini, okey, minyak tu bila dia sampai ke tepi, sebab sini ada high pressure wedge, so minyak ni akan keluar ke kiri dan kanan. Dia akan keluar macam ni, instead of dia pergi circle one round lah macam tu. So kita tak nak benda ni jadi. That is the reason why kita perlu ukur. Kita pakai dial bore gauge. So first kali kita nak ambil reading atas bawah. So macam ni kita nak ambil reading dial bore gauge ni. Basically kalau kata kita nak masuk macam ni, kita try sengetkan ke sebelah sana. Okey, dia akan mati dekat situ. Then dia akan turun balik. So bila dia turun balik ni, maksudnya kita dah terlebih condong. Yang ini adalah waktu dia straight, dan ni dia condong ke sebelah sini pula. So kita dapatkan satu reading yang dia stable. Okey, so ni adalah zero kita. Okey, so ni zero kita. And sekarang ni kita nak tengok kiri kanan pula. Andai kata reading tu kurang daripada zero, maksudnya kiri kanan ni adalah lebih besar. Tapi kalau kata reading dia adalah positif daripada zero, tu bermaksud rod ni adalah lebih kecil from left to right compare dengan up and down. So sekarang ni kita ambil reading. Okey, nampaknya di bahagian tepi ni adalah lebih besar lah. Kita boleh tengok. Jadi kita takkan ada masalah lah dengan rod kita ni, because bahagian tepi adalah lebih besar daripada bahagian atas bawah. So inilah yang kita nakkan sebenarnya. So dia sudah berkonfirm. Okey, so rod ni adalah perfect. Jadi kita akan tulislah berapa banyak perbezaan antara from side to side. Jadi ni adalah rod untuk piston nombor 3. Jadi nombor 3 reading dia adalah negative 10 lah. Okey, so kita dah ambil ukuran. Jadi obviously clearance kita kiri kanan adalah lebih besar compare dengan atas bawah. Sebab memang engine bearing ni design dia memang macam tu. So kalau kata kita ikat torque terlampau lebih, ataupun kita dah file rod cap ni terlampau banyak, then kita akan start nampak yang clearance kiri kanan ni sebenarnya lebih kecil compare dengan atas bawah, ataupun dia jadi sama. So kalau kata sama tu dia akan rosak, tapi mungkin ambil masa yang lama sikit.
Tapi andai kata kalau bearing ni dah bulge inward, mungkin sebab torque wrench kita tak betul. Contoh ketika 45, tapi sebenarnya sebabkan torque wrench tu dah out of calibration, so torque yang sebetul-betulnya adalah 70 contoh. Jadi over torque ni kita akan buatkan bearing ni dia bulge inwards. Jadi kita punya clearance kiri kanan ni akan jadi rapat. So benda tu akan buatkan enjin kita rosak lah. And saya memang suggest untuk semua workshop yang buat engine rebuilding, at least lah ada dial bore gauge. Sebab benda ni kita nak ambil ukuran bore, kalau kata bore kita tu sengit ke macam mana ke kan. Kalau tak ada macam mana kita nak tahu. Kita pasang ni ibarat macam kita gamble lah senang cerita. Entah elok entah tidak kan. Jadi better kita ada untuk buat proper punya ukuran lah. Jadi sekarang ni kita dah dapat rod side to side punya measurement. Negative 10, that means dia adalah 10 unit lagi besar, which is 0.1 mm. And then kita akan buat yang sama pada kita punya main bearing lah. So repeat the same process. Kita ukur satu-satu. And make sure sama juga from side to side adalah lebih besar daripada atas bawah. Kalau tak, then kena pergi hantar ke machine shop and kita kena request lah, kita bagi tahu situation kita and minta dia untuk betulkan. Biasanya line bore akan settlekan lah masalah ni. Selain daripada clearance, kita juga perlu buat engine balancing. That means satu is rotating assembly. That means kita punya flywheel, kita punya crankshaft. Yang tu kita kena buat balancing lah guna rotating punya machine tu. And then the other one is reciprocating mass assembly, which is obviously kita punya piston dengan rod. Yang ni kita perlu balancing juga. Kalau tak akan ada engine vibration lah. So bila ada engine vibration, actually bearing kita ni akan cepat rosak. So kita tak nak ada engine vibration so that kita punya bearing life boleh lebih lama and lebih kurang masalah lah. Jadi selain daripada engine balancing and reciprocating mass punya balancing, andai kata kalau kita nak tukar piston yang lagi besar, contoh kita nak rebore daripada 86 pergi 87 ataupun kita nak polish, sangat penting untuk kita ikat top plate dekat atas blok kita ni. Okay, so that means kita dah letak top plate, then kita akan masukkan stud ataupun headbolt. Kita kena ikat seperti mana yang kita nak pasang. Contoh kalau kata kita nak ikat 90 foot-pound, jadi kita kena pasang top plate, ikat 90 foot-pound, baru kita rebore. Okay, sebab apa saya akan explain. Dekat kita punya blok ni, kita ada 10 stud lah untuk engine Evo 10 ni. So basically kita akan ada concentrated amount of force dekat sini, 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 sini. Jadi bila kita ikat head, actually silinder block ni dia dah tak betul-betul flat and cantik. Dia akan jadi tinggi sini, dia rendah sikit. Sini dia ketinggi sikit, dia kerendah sikit, tinggi sikit, rendah sikit, tinggi sikit, rendah sikit. Bukan tu sahaja. Actually kita punya thread ni ada dekat tengah-tengah blok, ada dekat kawasan sini. Jadi apa jadi? Bila kita apply pulling force ke atas, sebenarnya bahagian bawah blok kita ni, okey, bahagian bawah bore ni dia akan jadi, okey, dia akan jadi terkangkang, faham tak? So bahagian bawah bore ni akan jadi besar, atas tu mungkin akan kuncup sikit. Jadi bila kita rebore tanpa top plate, sebenarnya bila kita dah ikat head, bore kita dah tak straight, tapi bore kita adalah kata ada distorted punya shape lah. So benda ni boleh buat banyak masalah. Sebab kalau kata shape block kita distorted, piston kita size dia kekal, tapi bila bore size kita kejap kecil kejap besar, kejap kecil kejap besar, actually value dia mungkin tak banyak, mungkin dalam 0.001, 0.0005, tapi dia still akan buatkan block kita ketat longgar, ketat longgar, ketat longgar. So kita tak nak ada masalah ni, because benda ni boleh induce false knock and dia boleh kurangkan jangka hayat enjin ni. Jangka hayat enjin ni akan jadi tak tahan lama lah. Jadi untuk sesiapa yang nak rebore, memang penting untuk korang at least cari top plate. Kalau tak ada, korang boleh request machine shop tu untuk buat top plate khas untuk korang punya proses rebore. Kalau tak, enjin ni especially high horsepower punya build mesti rosak. So jangan lupa. Okay, so saya rasa sampai ni sahaja video part 2 ni. So kita dah cover topik tentang macam mana cara kita nak ukur main bearing clearance,
rod bearing clearance, dan juga macam mana kita nak kira clearance atas bawah dengan side to side. Dan satu lagi, sebelum semua proses ni bermula, tolong masa dekat machine shop tu, masa baru-baru siap ni kan, pinjam dia punya flat bar and check dulu whether kita punya main bearing punya housing ni, and please check whether kita punya main bearing line ni adalah betul-betul straight dan tak ada yang tenggelam. Tu sangat-sangat penting. Andai kata main bearing punya seating ni dah jadi tinggi rendah, make sure korang betulkan part tu dulu, baru kita proceed ke ukur bearing dan lain lah. So selain daripada ukur bearing tadi, kita pun dah tunjuk cara macam mana kita nak pasang kita punya. So saya rasa sampai sini saja kita punya topik pada episod yang kedua. So basically kita dah cover topik tentang macam mana kita nak file piston ring, and betapa pentingnya ring nombor 2 adalah lebih besar gap dia compare dengan ring yang pertama di atas. Okey, macam mana kita nak ambil ukuran piston ring gap tu, okey, piston ring gap clearance, dan juga macam mana kita nak ukur main dan juga rod bearing clearance. So selain daripada itu, kita pun dah cover topik tentang macam mana kita nak ukur pakai dial bore gauge clearance atas bawah compare dengan kiri kanan. So basically itu sahaja untuk video kali ini. Kita akan sambung di episod yang ketiga tentang macam mana kita nak pasang piston ring dengan betul, macam mana kita nak pasang part-part lain lah, dan seterusnya. Dan saya akan tunjukkan macam mana kita ukur valve clearance. Okey, macam mana kita ukur valve clearance, itu tu pada episod yang seterusnya lah. So andai kata korang rasa video ni bermanfaat untuk korang, korang boleh like, komen, kalau ada sebarang pertanyaan boleh komen, and jangan lupa untuk subscribe untuk dapatkan notification video-video yang seterusnya. Terima kasih.